Al-Fatihah ya. Okay. So, Elina, sihat hari ni ya? Okey, apa khabar semua? Semoga semuanya sihat belaka. Kami nak testing dulu, kami nak test dulu sama ada audio suara kami dengar dengan jelas tak? Okey, ni boleh letak kat. Boleh komen kat bawah kalau jelas sama ada jelas atau tak. Alright. Okay. That's okay kot. Okay, insyaAllah rasanya suara dengar dengan jelas ya. Okay. So, kita tunggu. Kita boleh teruskan sekarang lah ya. Okay, so hari ni kita nak bawa satu tajuk iaitu knee osteoarthritis. Okay, so apa itu knee osteoarthritis? Elina. So, biasanya yang dengar ni kalau patient, saya tanya patient, ni OA tu dia orang kurang tahu tapi dia orang tahu kalau lutut haus, istilah lutut haus. Okay, so lutut haus tu kadang kita panggil kurang minyak grease kan. Banyak orang yang panggil kurang minyak grease. Mungkin sebab apa sebab dia meleleh keluar ke? Banyak sangat guna. Lepas tu dia haus ke macam mana tu? Elina boleh terangkan sikit tak? Okay, so kiranya yang lutut haus, knee osteoarthritis ni boleh dikatakan apabila senang ceritanya kita tunjukkan gambar. Okey. Mana? Okey. Alright. Okey, ni gambar untuk gambaran dalam sendi lutut kita. Okey. So kita punya dalam sendi lutut kita ni kita ada tulang peha. Okey. Lepas tu tulang kepala lutut dan tulang keting lah. Dan itulah yang kita kata sebagai sendi lutut. So dalam sendi lutut ni kita tulang lutut ni ditutup ataupun sekeliling tu di protected oleh diselaputi lah dengan synovial membrane ataupun cair tu yang ada dalam lutut kita yang membantu dalam pergerakan sendi lutut kita. So pergerakan itulah yang mengurangkan geseran antara lutut. So bila ni osteoarthritis berlaku, so synovial membrane ni cair dia jumlah kandungan tu berkurang. So berkurang tu yang kita katakan sebagai lutut haus. Betul tu. Okay. So sebenarnya ni osteoarthritis ataupun bahasa senang kita panggil lutut haus tu sebenarnya dia adalah proses degeneratif. Maksudnya dia makin merosot lah atas beberapa faktor, contohnya faktor usia ataupun faktor banyak berlaku kecederaan kan. Okay, nanti kita sembang yang faktor-faktor dia. Jadi dia adalah satu degeneratif punya problem lah. And then dia pun adalah progresif, maksudnya dia akan makin lama makin progress, akan makin lama makin merosot dia punya function ataupun dia punya fungsi lutut tu lah sendiri. And then apa yang kita tahu, okay, yang berkenaan dengan apa penyebab seseorang itu mudah mendapat osteoarthritis. Okay, sebab yang pertama adalah sebab usia lah. Bila meningkatnya usia, kita punya cecair itu pun akan semakin berkurang. Okay, sejurus dengan peningkatannya usia lah. Maksudnya itu adalah salah satu degeneratif punya proses. Okay. And then tapi tak semestinya orang tua sahaja, sebab sekarang yang datang kepada fizio pun ataupun yang berjumpa dengan doktor semakin ramai yang berusia 20-an ataupun 30-an kan Elina? Tapi yang itu bukan disebabkan oleh faktor usia, mungkin juga disebabkan oleh faktor
terlalu aktif, especially terlalu banyak bersukan yang menggunakan high impact punya sport lah. Contohnya banyak berlari. Okay. And then cerita sikit kenapa satu berusia, satu dia punya faktor dia adalah makin berusia, and then perempuan yang berusia itu antara yang paling berisiko lah untuk mendapat osteoarthritis. Okay, so perempuan, and then berat badan yang berlebihan lah. Berat badan yang berlebihan pun akan menyebabkan kita mudah mendapat knee arthritis. Okay. Saya tambah satu. Saya ada baca juga dia punya. Adakah kalau contohnya berat badan kita, contohnya kalau naik satu kilo, maknanya lutut kita tampung 1 kilo lebih. Ya, betul. Tapi saya baca sebenarnya dia contoh ada research ni dia sebut 1 pound naik berat badan naik, so lutut tu akan menampung 2 hingga 4 kali ganda pound. Ya, betul. So dia punya lutut lagi banyak menambah dia punya menampung berat badan tu. So 1 pound berapa kilo? Saya search semalam buat search balik. 1 pound lebih kurang 0.45 kg, maksudnya lebih kurang setengah kilo lah. Jadi katakanlah kita punya berat badan naik setengah kilo, okey, ataupun senang kita buat kiraan macam ni lah, 1 kilo naik, berat badan akan menyebabkan lebih kurang 1.5 hingga 2 kilogram pressure kepada lutut. Boleh faham tak? Sekarang berat 45. Okey, naik 46. So tambah 2 kilo dekat lutut. So boleh bayangkan tak betapa tingginya pressure yang terpaksa lutut kita terima. Itu menyebabkan kita punya synovial fluid tu pun akan makin berkurang. Yang kita kata minyak grease tu, itulah synovial fluid. Okey. Alright, lepas tu yang kalau keturunan ada tak potensi ataupun berisiko tak untuk mendapat osteoarthritis? Kalau kata mak ayah tok nenek pernah dapat knee OA, okey. Adakah anak cucu dia mungkin akan dapat? Elina rasa? Anda rasa? Saya rasa ya genetik pun mainkan peranan. Ya. Menentukan sama ada dalam keluarga kita akan dapat juga ni OA atau sakit lutut. Sebab apa? Sometimes kita ada kita panggil genetik bentuk kaki ataupun tulang yang abnormal. Jadi ianya mungkin diwarisi oleh anak cucu. Jadi bentuk tulang kaki kita yang kurang normal ataupun ada masalah sedikit akan mempunyai risiko untuk mendapat osteoarthritis juga. Okay, and then seterusnya atlet sukan lah yang macam kita bagi tahu tadi tu, terlalu aktif bersukan juga akan berisiko untuk mendapat osteoarthritis di usia yang muda. Tak perlu tunggu tua. Okay, and then lain-lain ada nak tambah tak Elina? Lifestyle. Yang daripada lifestyle ni ada 2. So satu ni lifestyle yang boleh kita kata sedentary, satu maknanya kurang aktif. So bila kurang aktif, berat badan boleh meningkat. So otot yang otot lutut yang sama tak aktif, dia akan jadi lemah. So bila berat badan berlebihan ditambah pula dengan otot yang lemah, so lutut tu tak dapat disokong dengan betul. Jadi ianya akan menyebabkan sakit lutut. Okey, kedua yang aktif. Aktif maksud saya lifestyle yang aktif maksudnya contohnya dia bersukan, tapi dia tidak menitik beratkan soal kasut. Jadi kasut juga mainkan peranan. Walaupun ianya duduk di bawah, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan kasut yang kurang sesuai dengan jenis ataupun jenis tapak kaki kita, so akan menyebabkan juga dari segi kata alignment elemen daripada pinggul, lutut dan kita punya muka lalu. So daripada alignment ditambah pula dengan aktiviti yang berimpak kepada lutut seperti berlari ataupun bermain rugby ataupun berfutsal. So itu boleh menyebabkan risiko untuk orang yang terlalu aktif untuk mendapat simptom-simptom awal
sakit lutut. Ni OA. Okay, so banyak kan causes dia? Okay, so macam ni kita nak tahu, oh kita ada sakit lutut. Adakah ianya adalah osteoarthritis ataupun sakit lutut yang lain? Sebab sakit lutut ni kita tahu ada banyak sangat sakit lutut. Macam juga yang kita pernah bincang minggu lepas kan, pasal sakit belakang ada banyak jenis. So sakit lutut pun sama juga, ada banyak jenis. Okay, so osteoarthritis antaranya macam ni kita nak tahu. Okay, kalau kita pegang biasa lutut kita kan, okay. Okay lah. So, kalau kita pegang lutut, okay, kita rasa macam, okay, nampak macam bengkak. Okay, kalau pegang tu rasa macam panas. Okay, suam-suam. And then kalau kita bergerak-bergerak, okay, bengkok lurus lutut tu, kita rasa macam bunyi, ada macam cracking sound. Dia macam kuk-krak. Dia macam longgak kat dalam tu. Okay, tu antaranya lah. Okey, tapi macam mana kita nak confirm kan? Yang tu saja tak cukup untuk kita confirm kan kita punya masalah lutut tu adalah ni osteoarthritis. Okey, kita perlulah pergi berjumpa doktor and then lakukan ujian X-ray dan ataupun MRI. Okey, saya tunjuk, saya share skrin dekat sini. Okey, kalau okey, ini adalah ini adalah gambar X-ray. Di sebelah kiri itu normal knee joint. Maksudnya yang ini yang okey lah, yang elok. Kita ada ruang di antara tulang femur, tulang paha yang atas dengan tulang tibia, tulang keting yang bawah tu lah. So dia akan ada space. Kalau kita tengok yang di sebelah kanan, ni dia punya space ataupun jarak tu agak rapat, menyebabkan tulang mungkin berlanggar lah, bergeser lah antara tulang atas dan bawah. Dan dalam osteoarthritis juga boleh terjadi spur, bone spur, di mana dia punya permukaan permukaan tulang tu kapsula lah. Dia jadi permukaan dekat sendi tu dia tak rata. Sebagaimana yang kita nampak sebelah kiri ni cantik, smooth, licin, elok sahaja. Di mana dalam arthritis, knee joint ni dia nampak tak sekata lah. Kadang boleh jadi tajam-tajam. That's why kebanyakan pesakit osteoarthritis ni dia akan rasa macam sharp pain, rasa macam tajam, bergeser lah sebab tulang tu dah makin haus and then dia dah bertemu antara satu sama lain lah. Okay? Alright. Okay, so macam mana? Apa yang kita nak buat? Bila kita dah didiagnose oleh doktor, kita telah mendapat osteoarthritis ni. Ni arthritis lah, sakit lutut. Okay, so kita nak share sikit. Cik Mel lah. Kita share sikit exercise sikit hari ni ya. Okay, so kita ada lebih kurang lagi 10 minit. Alright. Okay. Ni kita ke belakang sikit. Okay. Okay. Elina boleh sandak duduk long sitting ya. Okay. Senaman yang pertama. Okay. Actually yang saya akan ajar ni sakit lutut. Most of the problem yang sakit lutut boleh apply lah. Bukan saja ni osteoarthritis. Cumanya jika ada kesan sampingan, masa buat tu rasa macam makin sakit yang berterusan, bolehlah berjumpa dengan doktor ataupun ahli fisioterapi yang berdekatan. Okay. So, exercise yang pertama yang saya ingin share kat sini adalah static core exercise. Iaitu SQE lah nama pendek dia. Okay. So SQE ni kalau kita perasan dekat kepala lutut kita ada tulang patella, iaitu bahasa kita tempurung lutut. Sorry. Okay, so tempurung lutut tu kan kita ada kat depan ni kan. So cuba keraskan dia. Okay, tekan ke bawah. So boleh letak tangan satu kat bawah. Okay, so bila letak tangan, make sure kita rasa tangan kita tu ditekan oleh lutut tu. Okay, belakang lutut, sorry. So letak tangan kat bawah, so keraskan lutut. Kalau nak tahu betul ke tak betul, cuba tuan-tuan perempuan gerakkan tulang kepala lutut tu. Okey, cuba gerakkan. Okey, sebelum tekan, gerakkan dulu. Okey, dia sepatutnya bergeraklah, dia mobile. Okey, and then bila kita nak melakukan senaman ini,
Okey, keraskan lutut. Okey, tekan paha ke bawah. And then bila saya cuba nak gerakkan tulang tempurung lutut tu, dia memang tak bergerak. So that means cara yang buat tu betul. Okay, so itu exercise yang pertama. Okay, cuba tahan dalam lebih kurang 5 hingga 10 saat lah. Okay, cuba tekan ke bawah. Okay, kalau dah rasa macam betul lah tu buat exercise tu, okay, dah boleh alihkan tangan. Alright, okay. And then tekan ke bawah, keraskan lutut. Okey, test dengan cuba menggerakkan kepala tempurung lutut tu, so dia tak bergerak. Okey, betul. So kira dalam 1, 2, 3, 4, 5 and then rest. Rehat. Okey. So senaman ni sangat bagus untuk kuatkan otot yang di atas ni. So biasanya kalau ni osteoarthritis, main problem kat sini mesti lemah. Otot sini mesti lemah. So bila otot ni lemah, dia tak dapat nak pegang kita punya lutut tu lah. So lutut mudah sakit, dia akan lemah, so nak berjalan rasa susah. Okey, so darah berjalan pun kurang bagus. So okey, sebenarnya banyak dia punya efek senaman. Okey, so itu nombor 1. Okey, SQE. So nombor 2, okey, boleh lah. Alright, so nombor 2 kita panggil IRQ, Inner Range Squat. Okey, so letakkan sikit bantal atas sikit daripada lutut, paras lutut. Okey, so sepatutnya dia ada gap sikit lah kat sini. Right. So kalau kata nak tinggi lagi pun boleh. So tinggikan bantal. Okey, so dia akan ada bengkok sedikit lah kaki. Macam tadi dia rapat. So yang ni dia bengkok sikit. And then apa yang kita perlu buat, keraskan lutut, tekan paha ke bawah. And then kaki kita akan terangkat sikit lah. Okey. So yang ni kita panggil inner range squat. So sama juga, actually dia untuk kuatkan otot quadriceps kita, tapi dia melibatkan pergerakan yang lebih banyak lah berbanding yang tadi. Okay, alright. And then pun sama juga, boleh tahan dalam 5 hingga 10 saat. And then boleh ulang dalam 5 hingga 10 kali lah. Okay. Kekerapan dan berapa lama nak tahan tu actually bergantung kepada pesakit tu sendiri. Dia ada setengah dia tak boleh teruskan buat dalam 30, 100 kali. Okay, so start dengan low and then slow. Okay, jangan terburu-buru untuk membuat senaman lah. Okay, so ini nombor 2. So nombor 3. Okay, saya share senaman nombor 3 adalah SLR, iaitu straight leg raise. Okay, apa yang perlu dilakukan adalah kita perlu baring lah ya. Alright. Okay. Okay. So untuk SLR, okay, cuba bengkokkan sebelah kaki. Saya suka saya suka galakkanlah pesakit saya untuk bengkokkan kaki yang lagi satu, sebab dia adalah untuk kita protect kita punya tulang belakang. Okay, so untuk SLR iaitu straight leg raise, kita akan angkat kaki satu, kita akan angkat ke atas dalam keadaan kaki berada dalam keadaan lurus lah. Okay. Tapi satu lagi kaki tu saya suka galakkan lah supaya bengkok, supaya dapat kita protect kita punya tulang belakang. Okay. So apa yang perlu buat, first is keraskan lutut. Seperti mana yang kita buat dalam senaman yang nombor 1 tadi tu, iaitu SQE. So keraskan lutut dulu. Okay, and then luruskan kaki, angkat ke atas. Okay. Ramai yang bertanya nak angkat sampai mana? Sampai sini ke ataupun tinggi lagi? Okay. So sebenarnya tak perlu tinggi sangat. Paling tinggi pun adalah sama level dengan lutut sebelah yang lagi satu. Okay. So tahan macam ni. So kiraan dalam 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5 and then slowly turun balik. Okay. So untuk senaman ni, kalau kita ada masalah sakit belakang pun, actually senaman ni actually sangat bagus juga untuk orang sakit belakang. Tapi kalau kata masa buat senaman, kita ada mengalami sakit di bahagian perut, pinggang,
mohon rujuk balik kepada fizio yang berdekatan lah, sebab kita takut ada komplikasi yang lain. Okey, InsyaAllah kalau lakukan dengan betul. So masa buat senaman ni, kalau boleh jangan angkat pinggang. So pinggang letak, so kaki pacak sebelah, and then angkat kaki yang lagi satu. Okey, so mudah sahaja. Jika dah kita buat senaman sudah lama, mungkin kita akan rasa senaman yang tiga-tiga tadi tu macam mudah kan. So kita boleh progress lah sebenarnya dengan meletakkan pemberat, starting dengan 500 gram and then 1 kg. Okay. So ini pun untuk kuatkan otot kaki jugalah. Okay. Okay. Untuk seterusnya, kita akan untuk seterusnya adalah hamstring stretching exercise. Okey, hamstring stretching tu adalah kita memanjangkan otot bahagian belakang paha. Okey. So ini okey. Okey, so nanti saya akan tunjuk. Okey. Okey, untuk hamstring stretching exercise, sebenarnya ramai banyak, masing-masing ada cara tersendiri. Okey, saya nak tunjuk satu contoh. Okey, yang agak mudah. Okey, apa yang perlu buat, cuba luruskan kaki. Okey, luruskan badan, and then cuba bawa badan ke depan. Okey. Okey, so bila boleh cuba, boleh masing-masing cuba di rumah. Okey, keraskan lutut. Okey, lutut lurus, and then badan pun tegak ke atas, and then bawa ke depan. Macam ni pun actually dah cukup untuk kita rasa stretching di bahagian hamstring kita, bahagian bawah ni lah. Okay. So samalah, kita akan tahan dalam lebih kurang 5 saat hingga 10 saat. Actually kalau untuk stretching, lagi lama tahan lagi better lah. Okay. So saya ulang lagi sekali. Lutut tekan ke bawah, tinggikan badan, straight ke depan. Alright. Okay. Okay, so itu saja 4 exercise yang kita share hari ni lah. Okay, so untuk kalau kita di tempat kami lah, actually di Medina Physiotherapy kita akan lakukan bukan sekadar senaman lah, kita akan lakukan muscle release. Okay, especially kadang dengan menggunakan kita punya alat bantuan ni lah. Okay, nanti kita akan share dalam next episode lah, insyaAllah. Okay, sebab kita kesentukan masa. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi selepas ini. Jika ada sebarang soalan, bolehlah ajukan terus kepada tim Medina Physio, ataupun boleh WhatsApp dan juga boleh PM inbox kami lah. Okay, so saya rasa itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.